Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita bertemu lagi dalam program Bual Bicara Rakyat yang dibawa secara langsung di Facebook Pemuda Amanah Terengganu. Kesan penularan wabak COVID-19 ini mula kali pertama dirasai di Malaysia sekitar awal tahun 2020, iaitu ketika Perintah Kawalan Pergerakan 1.0 yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada Mac 2020. Sektor pendidikan tidak lari dari turut terkesan apabila norma baharu terpaksa diadaptasi oleh guru dan pelajar bagi mengekang penularan wabak ini di sekolah-sekolah, iaitu pembelajaran secara atas talian di rumah masing-masing, dan ia juga disebut sebagai pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR. Maka ketika itu bermulalah krisis baharu pendidikan dalam negara ini yang memburukkan krisis-krisis yang sedia ada dan meluaskan kesenjangan atau jurang pendidikan. Pada ketika itu kita pun faham, rakyat pun faham. Berdepan krisis seumpama buat kali pertama, sudah pasti wujud kelompangan dan ketidaksempurnaan dalam pengurusan dan perancangan. Baik dari pihak sekolah atau guru-guru, juga dari pihak kerajaan dan Kementerian Pendidikan. Maka kita dengar masalah yang begitu meluluhkan hati, meruntun jiwa. Ada pelajar yang terpaksa memanjat pokok yang tinggi semata-mata untuk mendapatkan line internet. Ada juga yang terpaksa memandu jauh bagi mengejar norma baharu ini. Dan pada ketika itu besarlah harapan kita yang kesusahan ini akan berakhir sama ada tamatnya masalah COVID-19 atau sekurang-kurangnya persiapan dan persediaan yang cukup kepada guru dan pelajar dari pihak kerajaan untuk menjalani PDPR dengan berkesan. Kita gembira dengan pelbagai pengumuman termasuklah pemberian laptop secara percuma, di mana kita cuba melihat hikmah COVID-19 ini mungkin memberi gambaran kepada pelajar dan kita semua bahawa mungkin begitulah kaedahnya pendidikan di masa hadapan. Namun, malangnya setelah lebih setahun, nampaknya kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin bukan saja gagal mengawal penularan COVID-19, bahkan gagal mewujudkan satu suasana dan keperluan pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar sekolah, terutama pendidikan anak-anak. Ini bukan keutamaan pada ketika ini. Perbincangan akan kita bicarakan pada malam ini merupakan satu indikator untuk kita melihat bagaimana ruang dan peluang itu harus diteliti dan ditangani secara menyeluruh dan bijak. Untuk itu, bersama saya pada malam ini, seorang yang cukup popular, seorang yang cukup dikenali ramai, kawan dan lawan, iaitu Yang Berhormat Dr. Mazli Malik, mantan Menteri Pendidikan atau lebih sinonim dalam kalangan pelajar sekolah sebagai Pak Cik Mazli. Jadi terima kasih Yang Berhormat yang sudi menerima jemputan Pemuda Amanah Terengganu pada malam. Terima kasih Firdaus. Ya. Baik, YB ya? Ya. Saya belengah masa soalan pertama saya kepada YB. Boleh tak YB ataupun doktor lah, kita panggil doktor lah. YB ni dia panggil doktor. Panggil pakcik pun boleh juga. Pakcik.
Terpanggil doktor lah. Bolehkah doktor ulas sikit berkaitan dengan perjalanan PDPR pada hari ini? Adakah ia berjaya ditambah baik dari masa ke masa ataupun berada di tahap yang memuaskan atau mengecewakan? Tadi bagaimana pandangan doktor? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Firdaus. Terima kasih kepada pihak pengajuk Pemuda Amanah Terengganu. Ini hari saya tengok Pemuda Amanah begitu garang membuat laporan polis di seluruh Malaysia. Saya ucapkan tahniah lah. Ini baru pemuda kan. Dan juga kepada para penonton sekalian yang berada di rumah. Terima kasih kerana berikan peluang, dan saya kira semua orang begitu cakna terhadap isu pendidikan, kerana kalau kita lihat, pendidikan menentukan masa depan sesebuah negara, masa depan sesebuah bangsa dan juga ketamadunan sesebuah masyarakat. Jadi ia perlu ditanggapi dengan serius. Ia perlu diberikan perhatian dengan cara yang benar-benar kita sikapinya sebagai utmost priority ataupun sepenting-penting perkara. Sebab tu antara kekecewaan saya baru-baru ni ketika Perdana Menteri kita membuat plan pemulihan dan sebagainya, dia sentuh pendidikan di dalam satu para bersekali dengan aktiviti sosial. Jadi kita rasa kecewa, patut pendidikan ini diberikan keutamaan, tetapi tidak. Kita terbayangkan selepas tahun berlalu agar kerajaan mempunyai kesedaran lah selepas orang kritik kerajaan gagal dan sebagainya, sekurang-kurangnya mereka boleh muncul dengan master plan, dengan plan yang lebih besar berkaitan pendidikan, tetapi ini tidak berlaku dan kita terus kecewa sekian harinya. Berbalik kepada persoalan Firdaus tadi tentang kegagalan ataupun tidak, saya rasa saya bukanlah orang yang sesuai untuk memberikan penilaian gagal ataupun tidak. Yang sebenarnya yang paling layak untuk memberikan penilaian gagal ataupun tidak adalah ibu bapa itu sendiri dan para guru dan masyarakat berdasarkan data dan sains. Tetapi malang sehingga kini kita tidak dapat apa-apa perkongsian daripada pihak kementerian sendiri berkaitan data keberkesanan PDPR itu sendiri. Berapa banyak kehadiran, kalau kehadirannya kurang, kenapa, apakah faktornya, bagaimana sikap guru, bagaimana keadaan kesihatan mental guru, bagaimana partisipasi ibu bapa, bagaimana puas hati ataupun tidak ibu, itu tidak ada. Dan ini juga menyukarkan bagi pihak pengkaji. Contohnya kita ada di universiti ataupun pekaji-pekaji yang bebas untuk menilai keberkesanan PDPR itu sendiri. Jadi bagi saya sebagai politik, pembuat dasar dan juga ahli parlimen, saya katakan tidak mampu untuk memberikan penilaian sedemikian tanpa data dan juga tanpa pengkhususan. Elok orang di bidangnya yang membuatkan penilaian. Cuma bagi pembuat dasar, bagi saya, kita mempunyai 4 prinsip utama apabila berhadapan dengan COVID ini. COVID di waktu pendidikan. Kita tahu waktu COVID, waktu wabak melanda, dampaknya pada segenap kehidupan manusia, termasuk pada isu pendidikan. Dan kita tidak terpaksa keluar daripada norma yang lama kepada norma yang baru. Tetapi norma yang baru ini perlu ada prinsip. Dan ini kita tidak nampak kerajaan menekankan 4 prinsip ini. 4 prinsip tersebut, yang pertamanya ialah pendidikan untuk semua. Ini mantra yang selalu saya ulang sebut di mana-mana. Yang dimaksudkan dengan pendidikan untuk semua ialah akses pendidikan berkualiti kepada semua pihak, tanpa ada pihak yang keciciran ataupun yang tinggal hanya kerana latar belakang geografi tempat mereka tinggal, ataupun kerana ethnicity, ataupun kerana beza jurang pendapatan. Itu tidak patut berlaku. Pendidikan adalah untuk semua. Yang kedua, prinsip yang kedua ialah pendidikan tanggungjawab semua yang patut didokongi bersama. Tidak kira sama ada pihak kerajaan ataupun pihak bukan kerajaan, masyarakat ataupun individu, kementerian pendidikan ataupun kementerian-kementerian yang lainnya. Jadi kita tidak boleh hanya meletakkan tanggungjawab pendidikan hanya kepada Kementerian Pelajaran ataupun kepada menteri dan timbalannya saja.
Ataupun separuhnya meletakkan pendidikan tanggungjawab guru dan sekolah. Tidak. Konsepnya ialah pendidikan tanggungjawab bersama. Industri perniagaan pun harus terlibat, industri swasta juga harus terlibat, universiti juga turut terlibat, agensi-agensi turut terlibat. Kementerian-kementerian, Kementerian Luar Bandar, Kementerian Wanita dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Komunikasi, pihak kerajaan negeri perlu terlibat. Segala agensi, Jabatan Hadirwan Orang Asli, MARA, Felda dan sebagainya perlu masing-masing memainkan peranannya. Itu prinsip kedua. Prinsip ketiga, tidak ada satu penyelesaian tunggal untuk kemelut ataupun isu pendidikan sewaktu COVID. Maka perlunya kita meraihkan kepelbagaian dan kerencaman pemikiran. Dan perlunya kita saling mempelajari daripada satu sama lain. Sebab itu, kalau masih ingat, saya amat tekankan perlunya kerajaan bersikap terangkum dan perlu bersikap inklusif. Libatkan semua pihak demi memastikan tidak ada yang tercecer, demi memastikan kelangsungan pendidikan, demi masa depan negara itu sendiri. Kita tidak mahu hanya orang yang ada peranti saja boleh belajar. Orang yang tidak ada tak boleh belajar. Ataupun orang yang ada peranti dan juga capaian internet boleh belajar. Orang yang tak ada tak boleh belajar. Kalau mereka tidak ada peranti, mereka tidak ada capaian internet, apakah alternatifnya? Maka equity terhadap akses pendidikan berkualiti itu harus ditanggapi bersama, dan ini memerlukan kepada penyelesaian berbagai. Memerlukan kepada idea banyak pihak. Kalau masih ingat, saya amat menekankan perlunya diwujudkan Majlis Tindakan Pendidikan Kebangsaan. Tetapi mereka dengan bongkak merasakan mereka lebih tahu segala-galanya. Sehingga kan tak berkongsi dengan kita data, tak berkongsi dengan kita plan kehadapan, tidak berkongsi data murid CC dan sebagainya. Malah banyak perkara mereka tak nak libatkan kita. Ada orang kata kenapa tak terlibat sama? Saya telah hulurkan segala-galanya. Kita berikan banyak cadangan, banyak statement, dan juga saya berhubung secara peribadi dengan semua pihak, tetapi kita tidak dilayan. Tak apalah, tak nak layan saya orang politik, tak apa. Tetapi jangan ketepikan pihak-pihak lain. Kita perlu libatkan pihak industri. Kita perlu libatkan cerdik pandai di universiti. Kita perlu libatkan semua. Itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, proses pendidikan adalah proses holistik pembangunan insan dan juga manusiawi. Dia bukan hanya isu belajar dekat sekolah saja. Dia bukan belajar isu habiskan kurikulum di sekolah, darjah 1, 2, 3. Tidak. Pembentukan holistik pelajar itu sendiri. Dari sudut kepribadian, dari sudut nilai, dari sudut manusiawi, dari sudut mental, malah dari sudut pertumbuhan, perkembangan fizikal itu sendiri. Sebab kita tahu, bagi setengah keluarga, mereka mendapat makanan bergizi anak-anaknya daripada rancangan makanan tambahan di sekolah. Apabila tidak ke sekolah, apabila anak-anak tidak pergi ke asrama contohnya, mereka tak dapat makanan bergizi. Mereka terputus pendidikan itu. Nah, jadi di sini apakah penyelesaiannya? Sebab tu kalau masih ingat, saya bawakan di parlimen. Saya kata kena teruskan beri makanan ini. Biar kantin beroperasi. Sekarang ni ramai pengusaha kantin menanggung kerugian. Mereka tak ada perniagaan. Sepatutnya diberikan untuk mereka buat makanan, ibu bapa dan anak-anak boleh ambil. Kalaulah sekarang ni tak boleh berkumpul, kita buat dekat depan pintu sekolah. Kita buat macam drive-thru. Kan? Drive-thru boleh ambil. Yang penting pemakanan bergizi tidak terputus anak-anak ni. Bayangkan 100 hari lebih pada tahun lepas mereka tak pergi ke sekolah, mereka dah kurang makanan. Tahun ini ditambahkan lagi. Jadi tumbesaran mereka memberikan kesan terhadap tumbesaran pemikiran, tumbesaran minda. Apabila ini tidak berlaku, pendidikan itu akan terbantut. Jadi perlu lihat pendidikan dalam bentuk yang holistik. Itu yang saya sebutkan, apabila berlakunya PDPR, perlu berubahnya pedagogi pendidikan. Perlunya berlaku perubahan kepada kurikulum. Perlunya perubahan kepada pendekatan subjek-subjek yang dipelajari. Perlu ditekankan lebih banyak skill-skill ataupun kemahiran-kemahiran ketika mereka berada di rumah. Maka perlu partisipasi ibu bapa. Tetapi berapa ramai ibu bapa yang mampu melakukannya? Orang yang berpendidikan seperti Firdaus, seperti rakan-rakan, semua okey. Tetapi bagaimana ibu bapa yang kurang pendidikan? Ibu bapa yang mereka sendiri bergelut dengan banyak perkara kehidupan mereka. Jadi mereka perlu dibimbing. Saya teringat di mesyuarat
menteri-menteri pendidikan negara-negara UNESCO pada 29 Mac baru-baru ini, setiap negara membentangkan laporan pendekatan inovatif, pendekatan yang kreatif tatkala wabak ini. Tatkala sekolah ditutup. Jadi ada negara, tak silap saya Mesir, yang mengemukakan bahawa mereka adakan siaran-siaran TV khusus, mereka viralkan bimbingan, panduan kepada ibu bapa untuk mendidik anak-anak di rumah. Ini tidak berlaku pada kita. Kita ada Didik TV, tetapi Didik TV itu tidak mendidik ibu bapa di rumah. Dan Didik TV itu malangnya tidak disusun dengan pedagogi yang baru, yang mana memerlukan kepada pendekatan mesra murid. Tidak dilihat kepada attention span murid, tidak berdasarkan konsep micro learning yang merupakan pendekatan terbaru pada waktu ini di negara-negara maju, dan tidak banyak program didik hibur itu. Jadi ini yang saya amat kesali, yang saya boleh suarakan. Sorry Firdaus, jawab panjang sangat, tapi ini yang kena dilepaskan di buku dalam jiwa. Okay. Okay. Kita faham, Doktor. Jadi saya tertarik dengan satu clue, Doktor, iaitu mesra murid. Mesra murid. Yeah. Tapi, Doktor, bagaimana pula situasi terhadap murid yang kita labelkan sebagai murid yang berkeperluan khas? Yeah. Jadi, apakah mereka juga turut terkesan dengan situasi ini? Dan, ialah kita, pada hari ini kita memang sudah terlalu banyak menyoalkan berkaitan murid-murid yang dikategorikan sebagai B14, yang mana kita membantu mereka dari sudut penyediaan peranti, tablet dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan murid yang berkeperluan khas? Adakah ianya perlu ditangani oleh pihak tertentu, lebih-lebih lagi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam soal ini? Jadi bagaimana? Soalan yang amat menarik dan soalan ini amat signifikan. Saya jarang ditanyakan soalan ini. Jadi saya bagi thumbs up kepada Firdaus kerana tanya soalan yang begitu bermakna kepada ramai pihak. Pertamanya, yang ditanyakan oleh Firdaus, apakah kesan? Bukan hanya kepada anak murid je Firdaus, malah juga kepada ibu bapa dan penjaga. Ini yang jarang kita lihat. Dan juga kepada para guru. Dan kita perlu tahu, apabila kita sebut murid berkeperluan khas ataupun orang panggil murid OKU, mereka mempunyai pelbagai perbezaan, pelbagai spektrum. Ada yang OKU physical. Mungkin bila berada di rumah, mereka lebih selesa lah. Selesa berbanding kalau pergi ke sekolah terpaksa pergi ke menaiki bas dan sebagainya. Dan ada yang cacat penglihatan contohnya. Ada yang pendengaran. Ada yang percakapan. Dan malah ada yang kita panggil OKU intellectual. Okey. Jadi masing-masing mempunyai cabaran yang berbeza. Yeah. Mempunyai kita katakan tuntutan, keperluan yang berbeza. Maka di sini kalau kita lihat contohnya bagi mereka yang mempunyai keperluan khas berkaitan dengan mata. Kita buat Didik TV, mereka hanya boleh mendengar. Mereka tak nampak, kan? Tetapi di sekolah mereka dilatih dengan braille. Bagaimana dengan braille itu? Di rumah mereka tak dapat akses kepada itu. Jadi bagaimana? Perlu ada rancangan-rancangan yang khusus untuk mendidik mereka. Yang cacat pendengaran. Cacat pendengaran, mereka dengar TV pun tengok gambar. Mereka tak boleh dengar. Kalau di sekolah mereka diajarkan sign language, bahasa isyarat. Sejauh mana program-program kita mempunyai bahasa isyarat di TV pendidikan itu? Ataupun program-program khusus. Kalau kita tak mampu buat, saya lihat banyak yang kita buat, kita start from the scratch. Walhal banyak yang boleh kita ambil daripada luar yang telah dihasilkan oleh BBC, dihasilkan oleh TV Australia dan banyak lagi lain. Kalau perlu terjemah. Kalau tak terjemah, kita gunakan. Dan mereka juga mempunyai rancangan-rancangan untuk anak-anak berkeperluan khas seperti ini. Begitu juga bagaimana perkembangan intelektual, OKU intelektual. Jadi perlu ada pendekatan berbeza. Sebab tu saya cubalah untuk membantu dengan membuat laman web sophia.my, di mana di antara kandungan kita punya rancangan-rancangan pendidikan itu, kita bubuhkan program-program khusus untuk murid-murid OKU yang kita ambil daripada luar negara.
sebenarnya daripada YouTube, tetapi kita curatekan ataupun kita susunkan semula itu. Itu antara sumbangan kecil lah, tetapi tak memadai kerana dengan segala keterbatasan yang ada itulah yang kita mampu. Kerajaan boleh lakukan lebih sebenarnya. Dan sebab tu saya katakan perlunya penglibatan daripada KPWKM, daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, perlu kepada kerajaan tempatan dan lain-lain lagi. Ya. Sorry lah memboringkan lah. Okey, terima kasih Dato' atas penjelasan tadi. Jadi kita sebenarnya saya dapat simpulkan bahawa murid berkeperluan juga turut terkesan, murid, guru-guru dan juga ibu bapa murid yang berkeperluan ni terkesan dalam PDPR ataupun pandemik. Dan ibu bapa dan juga guru-guru. Ya. Bukan sekadar murid saja. Ya. Jadi sebelum saya meneruskan perbincangan ini, saya buka kepada mana-mana penonton untuk bertanyakan soalan di ruangan komen di bawah. Dan insyaAllah saya akan cuba untuk bertanyakan soalan anda kepada Yang Berhormat Doktor. Okey, baik Doktor. Jadi apakah selain apakah Doktor turut merasai bahawa situasi yang sama ni mungkin meningkatnya angka keciciran murid? Dan apa yang saya tahu, Doktor sebelum ni pernah terlibat secara aktif dalam sebuah gerakan pendidikan yang memperjuangkan nasib murid tercicir, dan juga semasa Doktor masih lagi menjawat jawatan sebagai Menteri Pendidikan juga turut menekankan isu ini. Jadi bagaimana Doktor melihat isu keciciran murid ini sebagai satu halangan kepada kejayaan pelan tindakan pendidikan negara kita? Jadi, pertamanya seperti mana saya sebutkan tadi, prinsip paling utama yang teratas berkaitan pendidikan di kala COVID ini ialah pendidikan untuk semua. Dan kita tahu bahawa cabaran terbesar secara global, bukan di Malaysia saja, di semua tempat, ialah the lost generation, generasi tercicir, generasi tersisih ini. Terutamanya bagi mereka di peringkat paling rendah, prasekolah darjah 1 dan juga darjah 2, ada mana ramai di antara mereka yang ada separuhnya tidak boleh membaca dan menulis lagi kerana tidak pergi ke sekolah selama lebih daripada 1 hari. Jadi bagaimana kita nak mengatasinya? Di situlah kita ternanti-nantikan apakah plan tindakan Kementerian Pendidikan untuk isu ini. Dan kita mesti tahu bahawa mereka semata-mata tak boleh, dia kena bekerjasama dengan agensi-agensi yang telah saya sebutkan tadi. Jikalau isu ini serius, ia harus dibincangkan bersama dengan KKMM. Ia harus dibincangkan bersama dengan KPWKM. Dan juga malah kalau dilibatkan kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan, kerana isu ini serius. Dan sehingga kini kita tidak mendapat angka dan data yang lengkap berkaitan murid cicir. Kita betul, saya pernah dulu tubuhkan gerakan untuk Malaysia. Kita cuba dapatkan data, tetapi data itu tidak seperti data yang dimiliki oleh KPM. Dan itu begitu terbatas. Kerana kita bergerak pun di atas kapasiti non-governmental organisation. Jadi di sini kita masih ternantikan apakah plan tindakan oleh kerajaan, oleh kementerian secara holistik, secara komprehensif untuk mengatasi murid cicir. Yang mana kita tahu itu murid cicir satu hal. Yang keduanya ialah kualiti pembelajaran, kualiti graduan kita, lepasan SPM, lepasan STP, yang kita tahu bahawa ianya terdapatnya defisit kepercayaan terhadap kualiti mereka. Dan ini perlu diatasi kerana kita tidak mahu nanti mereka ini, generasi ini mempunyai tanggapan persepsi terhadap industri sewaktu mereka nak cari pekerjaan nanti. Jadi inilah yang pentingnya intervensi daripada Kementerian Pendidikan dengan kerjasama semua pihak untuk mengatasi masalah ini. Saya tak dapat nak buat lebih besar. Di peringkat Parlimen Sempang Renggam dengan keterbatasan yang ada, saya cuba lakukan sesuatu. Antaranya program Sempang Membaca. Baru ni saya ada tulis dekat Malaysia Kini. Yang mana semenjak tahun lepas, apa yang saya buat, bagi darjah 1, bagi prasekolah darjah 1 sehingga darjah 2, saya bekalkan buku-buku, buku aktiviti, alat tulis, pensel warna ke rumah-rumah mereka untuk memastikan mereka di rumah dapat buat aktiviti.
dapat membaca. Dan kemudian kita luaskan baru ni Sempang Membaca 2.0 di di sekolah menengah. Kita bagikan waktu cuti panjang baru ni mereka PDPR, kita bekalkan dengan buku-buku kerja untuk mereka buat latihan. Dan insya-Allah Sempang Membaca 3.0 yang akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan lagi, kita akan berikan kepada murid-murid sekolah rendah pula. Ada harapan saya, kita tidak mahu ada satu rumah pun yang tidak mempunyai buku untuk mereka baca. Kita tidak mahu ada satu rumah pun yang tidak ada buku kerja untuk anak-anak melakukan kerja mereka demi menyelamatkan lost generation ini. Dan saya yakin kalau sebagai kerajaan kita boleh buat banyak lagi dengan kerjasama radio, dengan kerjasama TV-TV yang ada, kerjasama telco, kerjasama kerajaan tempatan. Banyak benda kita boleh buat. Ketua kampung semua ada. Sebab tu kita lihat bila timbulnya isu capaian internet semua, saya tahun lepas saya tulis surat kepada telco tak berjawab. Tahun ni saya tulis dan publish dekat Facebook, baru kelang kabut mereka datang. Kenapa? Kerana kita nak selamatkan anak-anak kita daripada keciciran, daripada menjadi lost generation. Saya tidak mampu nak buat seluruh Malaysia. Sebab saya bukan menteri lagi. Jadi yang saya mampu buat ialah di kawasan parlimen saya sendiri. Saya tidak mahu ada di antara anak-anak di kawasan Parlimen Sempang Renggam yang tercecer. Kalau ada yang tercecer, kita minta dilaporkan. Ya, itulah Firdaus. Okey, terima kasih Doktor. Saya tertarik dengan cadangan Doktor. Mungkin pendekatan ni boleh diambil oleh pihak kerajaan ataupun kementerian untuk diteruskan di semua kawasan-kawasan parlimen di seluruh negara. Berkaitan dengan lost generation ni supaya tidak ada satu pun individu yang lost generation. Dia kalau Firdaus perasan, sepatutnya lah semenjak tahun lepas bila berlaku lockdown, tak boleh pergi sekolah semua ni, sepatutnya kempen membaca diperhebatkan. Ya, betul, kerajaan betul. sudah sampai waktu untuk membantu syarikat-syarikat penerbit kita untuk memastikan buku-buku mereka sampai ke rumah-rumah, terutamanya ke kawasan pedalaman, ke kawasan yang tidak ada capaian internet. Tapi kerajaan yang ada ni kerajaan gagal. Mereka gagal nak selamatkan anak-anak kita, gagal nak selamatkan pendidikan kita. Kalau dibiarkan kegagalan ini, mereka akan menghancurkan masa depan negara. Ya, betul. Itu pasal sebutlah geram sangat ni. Sabarlah Doktor, sabarlah. Jadi satu lagi clue yang saya tertarik dengan apa yang Doktor kata itu, iaitu quality SPM. Quality SPM. Jadi di sini kita ada beberapa soalan dari penonton. Mungkin dia di luar tajuk lah, tapi saya nak highlightkan di sini lah quality SPM. Saya ambil soalan daripada saudara Adli Muhammad. Dia bertanya kepada YB tentang pencapaian pelajar SPM tahun 2020. Maknanya tahun ni lah, tahun ni, yang lebih baik berbanding sebelumnya. Adakah ia menggambarkan kejayaan PDPR atau sebaliknya? Macam mana pandangan Doktor? Saya tidak boleh memberikan penilaian apabila saya tidak mempunyai data yang lengkap. Kita tidak ada laporan yang lengkap berkaitan PDPR. Saya tidak mempunyai data, saya tidak ada akses lagi kepada data kepada keputusan SPM itu. Berbanding sewaktu saya menjadi menteri dulu. Dan saya juga tidak tahu apa yang berlaku on the ground sepanjang PDPR kerana tiada laporan yang dibentangkan dan dikongsikan dengan kita. Jadi saya tidak mahu membuat apa-apa komen terhadap isu pencapaian tersebut. Hanya KPM yang boleh memberikan penilaiannya. Hanya mereka yang terlibat boleh memberikan penilaian. Cuma yang saya gusarkan ialah persepsi, tanggapan di pihak industri berkaitan graduan SPM tahun 2020. Mereka akan pergi ke universiti. Dan mereka telah kehilangan 100 hari di sekolah. Jadi tanggapan, persepsi daripada pihak industri bahawa mereka ini kehilangan 1/3 daripada persekolahan, maka diberikan tanda soal terhadap kualiti mereka. Apakah sikap KPT? Dan kita lihat hari ini KPT tak memberikan apa-apa komen. Dan kita lihat KPM sendiri pun tidak memberikan corrective measurement ataupun intervention. Kalau anak-anak ini masuk ke matrik contohnya, anak-anak ini masuk ke IPG contohnya, anak-anak ini masuk ke pusat persediaan, pusat asasi contohnya. Apakah corrective measurement untuk menampung 100 hari yang mereka ketinggalan dan demi untuk mengelakkan persepsi negatif di pihak industri apabila anak-anak ni bergraduat daripada universiti nanti. Dan di pihak universiti pun mesti menyediakan program-program
mesti menyediakan langkah-langkah korektif intervensi untuk memastikan bahawa beri keyakinan kepada masyarakat, beri keyakinan kepada industri bahawa kita boleh menampung 100 hari yang mereka ketinggalan dahulu. Ini tidak berlaku. Tapi kalau beri kepada kita kerajaan, kita tahulah apa nak buat. Ini yang penting. Dan saya risau memikirkan nasib mereka ini. Memikirkan masa depan mereka. Jikalau berterusan kerajaan yang ada pada hari ini, dia akan merosakkan masa depan graduan-graduan ini. Sebab itu pada kita, perlunya ada master plan. Perlunya ada pelan jangka masa panjang pasca COVID demi menyelamatkan generasi kita. Baik, terima kasih Doktor. Ada soalan kedua, datangnya daripada saudara Saidi Osman. Dia bertanya, adakah sebenarnya kita memerlukan pihak kementerian untuk menggubal semula silibus pengajaran atau menterjemah buku teks dengan menyediakan bahan pengajaran dengan mengambil kira kaedah pengajaran secara PDPR. Jadi bagaimana pandangan doktor? Mana saya sebutkan tadi, awal-awal tadi telah saya sebutkan bahawa keadaan COVID ini merupakan keadaan yang unik. PDPR merupakan keadaan yang unik. Dia merupakan salah satu disruption ataupun gangguan yang timbul. Kalau dalam orang putih mereka bilang sebagai keadaan yang unprecedented ataupun tidak ada contoh sebelumnya, maka ia memerlukan kepada unprecedented measurement juga. Dia perlukan kepada satu pendekatan yang tidak ada contoh sebelum ini juga. Maka pedagogi perlu berubah, kurikulum perlu berubah. Dan ini untuk tempoh yang sementara saja, bukan selama-lamanya. Iaitu sewaktu mereka melakukan PDPR. Ya, memang kena berubah. Bukan saja kurikulum, malah kepada pedagogi dan malah kepada co-kurikulum itu sendiri. Apa yang perlu dilakukan dan malah kepada pendekatan. Sebab tu saya katakan, kalau kita lihat dalam wacana-wacana di luar oleh negara-negara maju, timbul isu micro learning untuk anak-anak yang berada di rumah. Tetapi timbul isu universal design dan sebagainya. Tetapi ini tidak berlaku di Malaysia. Kita dihadapkan dengan PDPR yang seolah-olah kementerian tahu segala-galanya, tidak mahu mengambil pendapat orang lain, tidak mahu mengambil pendapat pakar, tidak mahu mereka berbincang dengan UNICEF, dengan pihak-pihak lain. Akhirnya bergantung kepada PDPR yang baru-baru ini dikata diserahkan kepada pihak sekolah untuk melakukan sesuka mereka. Ya, suka mereka, autonomi itu bagus, tetapi perlu diberikan panduan dan bagaimana rupanya. Perlu dibicarakan pada peringkat forum-forum umum tentang pendekatan-pendekatan terbaru ini. Malah kalau kita lihat di Didik TV itu, pendekatan itu masih lagi seperti pendekatan di dalam kelas dan tidak berdasarkan pendekatan-pendekatan yang terkini yang dilakukan oleh negara-negara maju. Okey, soalan seterusnya Doktor, datangnya daripada Haikal Muhammad. Dia bertanya, sekiranya, ini soalan yang agak menarik lah bagi saya. Sekiranya doktor diberi kuasa kembali, apa perkara pertama yang akan doktor lakukan bagi merapatkan jurang pendidikan antara pelajar kaya dan miskin yang terkesan dengan norma baharu pendidikan era COVID-19 ini? Seperti yang saya katakan tadi, kita sebagai orang politik adalah pembuat dasar. Kita terlibat dengan polisi dan dasar-dasar kita mestilah berpaksi kepada prinsip-prinsipnya. Dan prinsip yang telah saya sebutkan tadi, 4 perkara tadi. Pendidikan untuk semua, pendidikan tanggungjawab bersama, tidak ada satu solusi yang butaman, dan pendidikan merupakan proses holistik. Jadi berdasarkan ini yang akan kita terapkan. Tetapi kita tidak boleh merasakan bahawa kita tahu segala-galanya. Ya, saya terpaksa akui bidang pendidikan ni mempunyai orang-orang pakarnya, mempunyai pengkaji-pengkajinya, dan ramai cerdik pandai di luar yang boleh kita manfaatkan. Kita perlu input daripada orang industri, kita perlu input daripada orang universiti,
kita perlu input daripada badan-badan luar seperti UNICEF, seperti UNESCO, malah seperti World Bank. Mereka mempunyai pakar-pakar yang boleh bantu kita, memberikan sumbangsaran untuk memperbaikinya. Maka tindakan pertama yang saya akan lakukan ialah menubuhkan Majlis Tindakan Pendidikan Kebangsaan. Yang mana dalam tempoh 2 minggu, mereka diberikan task ataupun tugas yang pertama, merumuskan pertamanya, melakukan intervensi sepanjang PDPR dan juga sepanjang COVID, dan juga merangkakan selepas itu kita berikan sebulan untuk merangkakan perancangan pendidikan pasca COVID itu sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan membawa kembali laporan kajian dasar pendidikan negara yang telah kita lakukan di zaman saya dulu, yang kini telah dibuang ke dalam tong sampah. Kita akan lakukan, itu hasil daripada libat urus dengan lebih 16,000 pemegang taruh daripada seluruh Malaysia. Pelbagai latar belakang, terutamanya pakar-pakar. Kita akan ambil apa yang kita nak buat dulu yang merupakan addendum ataupun sisipan terhadap blueprint negara untuk kita terapkan di dalam pendekatan kita pasca COVID dan sewaktu COVID. Itu yang kita akan lakukan. Okey, insyaAllah Doktor. Kita sama-sama doakan supaya Doktor kembali ke tampuk Menteri Pendidikan. Jadi sebagai pengakhiran saya... Dia kena doa PH kembali ke Putrajaya. InsyaAllah. Takbir. Jadi insyaAllah Doktor. Jadi saya mewakili kepada semua guru-guru yang melihat siaran kita pada malam ni, kita minta Doktor untuk memberikan mungkin Doktor ada ucapan semangat kepada guru dan barisan pendidik yang untuk meneruskan perjalanan PDPR ni. Ada ucapan Okey, pertama sekali sebelum kita bagi ucapan kepada para guru, saya ingin buat satu ucapan yang orang tak peduli, termasuk Kementerian Pendidikan sendiri, iaitu selamat ulang tahun kepada TV Pendidikan. Esok genap 49 tahun TV Pendidikan berada di bumi Malaysia. Iaitu TV Pendidikan dilancarkan pada 19 hari bulan Jun pada tahun 1972. Saya pun belum lahir lagi waktu tu. 2 tahun selepas tu baru saya lahir. Dan genap 49 tahun dan kita tertanya-tanya apakah hala tuju TV Pendidikan sekarang. Okey, kalau dulu TV Pendidikan dimiliki oleh kerajaan. Di zaman saya ingin jadikan ia milik kerajaan. Tetapi sekarang ini TV Pendidikan diswastakan kepada sebuah syarikat swasta dengan menggunakan duit rakyat. Okey. Jadi kita tertanya, apakah masa depan TV Pendidikan? Tak apa, itu letak ke tepi. Kepada guru-guru, para pendidik yang sedang menonton program pada malam ini, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih dan juga tahniah kepada anda semua. Anda semua telah melakukan sesuatu yang mustahil, yang tidak pernah dilakukan sebelum ini, iaitu melakukan kelas secara dalam talian. Yang mana saya yakin ada di antara anda sekalian yang menghadapi masalah, terpaksa belajar bagaimana nak lakukan kelas dalam talian. Dan yang lebih penting, anda semua telah berkorban wang ringgit daripada saku anda sendiri. Beli data untuk mengajar, beli data untuk anak-anak di rumah belajar. Tetapi anda semua tidak pernah merungut. Saya je yang tolong yang menggesa kerajaan berikan one-off insentif kepada guru-guru. Sampai hari tak ada layannya. Itu yang berlaku. Okay. Dan juga yang paling penting, anda semua telah berkorban banyak waktu membuat persiapan semua. Dan saya yakin ini merupakan pengorbanan anda kepada anak bangsa di waktu yang getir kita hadapi bersama. Saya yakin juga ada di antara para guru yang mereka tidak ada capaian internet yang bagus ataupun anak-anak murid tak ada capaian yang bagus dan mereka terpaksa berkorban. Pergi menghantar rumah ke rumah ataupun hantar ke sekolah untuk mak bapak ambil daripada rumah lembaran-lembaran kerja dan sebagainya. Dan saya tahu juga ada ramai di antara anda sekalian yang mengusahakan supaya anak-anak murid dapat capaian yang baik. Dan kepada guru-guru yang telah mendidik lepasan SPM 2020 yang lalu, ini saya amat kagumi dan hormati jasa anda sekalian. Saya yakin anda semua telah bertungkus lumus memberikan yang terbaik untuk anak-anak dan mereka telah mendapat keputusan yang baik itu. Jadi kepada anda sekalian, izinkan saya zahirkan perasaan kagum, hormat dan juga
sanjungan terhadap anda semua. Guru adalah adiwira masyarakat. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Mazuddin Malik atas ucapan semangat itu tadi, dan saya kira ini merupakan satu ucapan yang cukup bermakna untuk kita semua yang bergelar guru. Jadi baik, saya kira cukup sekadar ini yang kita bicarakan pada malam ini. Semoga apa yang telah dibincangkan ini sedikit sebanyak mendapat input yang berguna dan seterusnya menjadi pemakin kepada revolusi dan reformasi sistem pendidikan negara pada masa akan datang. Dan untuk itu saya bagi pihak diri saya dan barisan teknikal yang menjayakan bual bicara rakyat ini mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Doktor dan seluruh penonton yang menonton bual bicara pada malam ini. Saya juga mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan tersilap bicara. Semoga kita semua berada dalam naungan dan keredaan Allah. Sekian, kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Malik. Terima kasih kepada saya juga.